SIOF ni suatu badan ataupun organisasi di bawah UNESCO, NGO kategori C. Mula-mula sekali ditubuhkan waktu itu Malaysia tidak terlibat tahun 69 di conference di Perancis. Jadi pejabat SIOF sebenarnya di Paris lah. Saya waktu menjadi ketua pengarah kebudayaan tahun 84. Jadi kita mengambil inisiatif dengan Korea, Jepun, Thailand, India, Sri Lanka juga Pakistan. Saya lah berkumpul di Seoul, di Korea tahun 84. Jadi waktu itu saya pergi secara pentadbiran administratif, bukan didaftarkan lagi. Jadi SIOF sebenar yang secara pendaftaran di bawah pendaftar pertubuhan 1992 Ogos. Jadi 8 tahun tu kami bergerak tanpa daftar, tapi di bawah kerajaan lah, Kementerian Kebudayaan. Apabila kita buat tahun melawat Malaysia pertama tahun 1990, kita mengadakan festival besar di Kuala Lumpur, Perarakan dan sebagainya. Ada 20 negara lebih kurang mengambil bahagian. Jadi SIOF ni sebenarnya untuk memupuk persefahaman antarabangsa melalui seni dan budaya. Walaupun asasnya mungkin persembahan seni persembahan, mereka juga mengadakan persidangan, pameran-pameran seni, busana dan sebagainya. Misalnya di Santa Fe ni Argentina, bukannya mereka New Mexico kan. Di Argentina, mereka telah menubuhkan satu museum pakaian. Waktu itu Kementerian Kebudayaan memberi dalam 10 set pakaian senondong kita dan sebagainya. Itu saya nak menggambarkan bahawa SIOF selain pada seni tari, seni muzik, juga teater, juga persembahan-persembahan yang berupa seni persembahan. Ya, seni persembahan. Termasuklah mayung kulit, mayung kalau kita nak bawa dalam persembahan-persembahan. Dan kita di Malaysia, SIOF ni diwakili oleh pelbagai kumpulan. Bukan sahaja kumpulan Bumi Putra Tua Melayu, Sabah, Sarawak tu Bumi Putra. Tapi kumpulan 1, 2, 3 kumpulan Cina dan sebagainya di Kuala Lumpur juga mengambil bahagian. Jadi kita hantarlah mengambil bahagian. Jadi selain daripada itu juga memupuk persamaan antarabangsa. Satunya persahabatan. Jadi ini satu yang pada saya agak luar biasa lah. Jadi sekarang kawan-kawan saya masih meneruskan lagi lah. Jadi waktu kita tubuh dulu 84, register 92. Dan sekarang masih hidup dan festival-festival masih dibuat lah. Saya pernah pergi di negara China, di satu pekan sebelah Shenzhen tu, saya merasmi kan waktu itu festival SIOF kawasan Asia. Dan China juga pernah menjemput kita. China ni buat mengambil bahagian dalam festival seni rakyat China. Pelbagai bangsa-bangsa China tu mengambil bahagian. Jadi waktu itu saya agak mengatas satu kumpulan di bandar Nanning, di Nanning. Nanning ni kawasan Guangzhou lah, kalau tak silap saya. Dan juga kita menyertai program di Eropah, termasuklah di Turki, di Itali, di Spanyol, di Jerman. Kita hantar kumpulan-kumpulan. Satu masa ada satu festival di Garden of Slav. Itu berlaku di Berlin. Satu pasukan kita juga kami hantar daripada Johor. Abdul Rahman Baladi, penyanyi orang buta Kelantan, tunanetra juga kami hantar. Beliau juga pernah kita hantar ke Hong Kong dan sebagainya. Jadi saya mengatakan ini satu peluang untuk kita promosi Malaysia juga kerana akan memajukan pelancongan. Okey Datuk, apabila lihat dah 30 tahun dan harapan Datuk terhadap persatuan ini, terhadap industri ekonomi negara, terutama pelancongan seni dan budaya. So harapan Datuk terhadap peneraju yang baru dan juga pihak pemimpin ataupun pihak yang berkenaan tentang seni dan budaya. Memang saya harap satu kesenambungan mesti berlaku. Walaupun pimpinan makin boleh berubah satu waktu kan, kami yang lama-lama ni makin berumur, tapi sekarang perlu ada penerus. Bila penerus ni latihan anak muda untuk berbahagian. Saya difahamkan SIOF sekarang juga sudah mulakan satu di bawah pemuda lah. Dia belia, ada pimpinan belia dalam SIOF. Ini satu usaha yang baik. Saya ini akan menjadi suatu penerusan kepada apa yang berlaku sebelum ini. Jadi kalau kita mengambil tahun tertubuhnya SIOF tahun 69 dan SIOF masih hidup sampai sekarang, saya rasa dengan 80 negara ahli ini sangat banyak memberi manfaat. Jadi dulu kami SIOF di Rusia pun ada pernah datang dan buat ini. Kami juga banyak mendapat undangan sama ada lawatan peribadi atau lawatan kumpulan. Jadi waktu itu pegawai kebudayaan banyak terlibat dengan saya lah. Kami hantar pegawai kebudayaan pimpin persatuan. Waktu itu ada festival di Perancis, ada festival juga di Itali. Saya sebut tadi lah, ada beberapa festival lagi di Istanbul kerap sangat mereka mengadakan ini.
Okey, Datuk lihat dari segi sudut menjana ekonomi, seni dan budaya ini sebenarnya boleh menjana ekonomi negara. So sebab Datuk pernah menjadi ketua pengarah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. So apakah pandangan Datuk terhadap seni dan budaya ini bukan tidak boleh untuk menjadi menjana dana ekonomi negara. So bagaimana Datuk pendapat? Memang lebih daripada boleh. Sebab kalau kita melihat apa yang berlaku di negara barat pun, sebahagian daripada tarikan pada rakyat asing datang ialah persembahan-persembahan seni. Kita juga demikian, bukan hanya tari, seni-seni lain termasuk seni keraf, ya, seni ukir sebagainya, dan seni-seni tampak. Itu menjadi bahagian daripada produk kepada pelancongan. Malah dia, kalau kita katakanlah saya pergi ke Thailand, mereka membentuk wayang kulit tu sebagai hadiah untuk beli. Kita juga boleh buat miniature, ya, seperti rebana ubi, seperti craft-craft kita lain, gong, gendang, apa semua tu menjadi bahan produk. Jadi bagaimana kita nak develop, kita nak bangun, kita nak bina sebagai untuk gunaan seni tu. Di Sabah, Sarawak banyak. Daripada kelarai, daripada craft tangan yang dihasilkan. Melaka juga banyak. Jadi tapi yang penting ialah agensi yang berkenaan dengan pelancongan harus beri promosi. Daripada mereka datang untuk melihat alam, untuk melihat pantai, ya, menggunakan sungai dan sebagainya. Tapi produk-produk seni ini harus diangkat menjadi bahagian daripada produk untuk pelancongan. Dan mereka datang untuk melihat seni persembahan juga, tak boleh tidak. Sebab itu di negara besar, bila kita melihat opera di Vienna, atau kita melihat orkestra simfoni, New York Philharmonic Orchestra, kita juga pada saya patut ada satu juga, katalah Kuala Lumpur Philharmonic, patut boleh ditubuhkan. Walaupun kita main dia seminggu sekali, tapi kosnya memanglah mahal untuk mendukung orkestra ini. Tapi untuk promosi lagu-lagu kita, yang boleh digubah cipta balik seperti lagu P. Ramlee, ini akan menarik perhatian dunia. Kita pergi ke barat tengok Broadway di Amerika, begitu. Saya pernah menonton. Waktu nak tubuh Bangun Negara dulu, Amerika memberi saya di bawah International Visitor Program. UNESCO beri saya untuk melihat CCCP, Cultural Center of Living. Saya pergi ke New York, pergi tengok Smithsonian. Kemudian kita nak buat Bangun Negara itu. Apakah bentuk-bentuk, termasuk melihat Noh Kabuki di Korea, dia juga pergi ke Jepun. Jadi ini secara berkala, secara tetap ada. Macam Bangun Negara kita ni Istana Budaya. Masa kalau ada satu persembahan tetap, seminggu 2 minggu ada sekali, ataupun sembahan tetap bulanan. Jadi orang-orang boleh datang. Jadi kumpulan pelancong ini harus diatur oleh badan pelancongan kita. Satu daripada tempat venue yang patut mereka lawat bila berada di Kuala Lumpur atau di mana-mana seminggu atau 2 minggu di Malaysia. Pergi ke tempat-tempat tarikan kebudayaan. InsyaAllah kita boleh mengangkat kebudayaan kita. Okey, satu soalan lagi. Tentang pendigitalan. Bagaimana kita boleh mengambil kesempatan ini untuk mempromot dan juga menjual Malaysia pendigital? Saya setuju, memang itu dia sekarang perkembangan baru. Dulu lain, sekarang lain. Ada produk yang dilihat begini, ada juga boleh masuk pendigitalan. Saya difahami Dewan Bahasa sudah mengambil peluang ini banyak sekarang, termasuk promosi bahan artikel daripada majalah buku. Jadi kita juga, saya ini mungkin motek lah, Kementerian Kebudayaan Seni Budaya Pelancongan boleh mengambil bahagian untuk promosi seni dan budaya kita melalui pendigitalan. Ini zaman ICT, Information Communication Technology, patut kita manfaatkan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Sekali mungkin pesanan kepada yang ditinggalkan, yang mewarisi Datuk punya jawatan dan juga ahli-ahli yang baru. Kita tahu dua-dua isu penting kami di dalam organisasi pertubuhan ini. Satunya kepimpinan, leadership. Mana-mana badan pun, mana leadership mesti peka, mesti melihat, mesti bertenaga untuk membawa perubahan dan kepada yang tertentu. Yang kedua, sumber keuangan. NGO ni memang tidak banyak duit. Saya sekarang memimpin peradaban, Pertubuhan Perdana Malaysia Kelantan. Bukan kita duit, tapi kita nak bergerak. Majlis-majlis ilmu, forum, wacana, seminar dan sebagainya. Jadi maknanya pihak berkuasa kerajaan harus melihat ini. Kementerian-kementerian itu harus membantu ini. NGO atau badan-badan sukarela dalam bidang kebudayaan, seni, pemikiran dan sebagainya. Dua, kepimpinan, organisasi. Kedua, sumber kewangan. Kami mencari tapi kami tidak boleh. Kita menjalankan perniagaan-perniagaan yang boleh datang keuntungan. Bukan senang. Jadi patut pada badan itu bila ada festival. Katalah Syah nak buat festival, Kementerian Kebudayaan harus bantu. Mungkin mereka boleh buat 2, 3, 4 tahun sekali festival seni Asia ke. Dulu kita pernah buat Asian Folklore Festival. Pernah kita buat. Benua-benua tak apa. Seni festival benua, ambil 2 di Amerika, 2 di Europe, 2 di Asia, 1, 2 di Australia, Asia Timur, cukup. 10 negara datang kita buat satu festival seni
seni dunia. World Arts Festival misalnya, Folkloric Arts Festival boleh dibuat. InsyaAllah. Tapi tunjangan dana tu penting.